Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi kembali ke channel Zulaikha Roslan. So sebelum tu, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada korang yang komen dekat community post saya berkenaan dengan anak saya, dan ramai yang mendoakan supaya anak saya cepat sihat. Terima kasih saya ucapkan, dan minta maaf sangat-sangat sebab dah lama tak update video. Memang banyak sangat benda yang terjadi, tapi Alhamdulillah hari ni saya dapat post satu lagi video untuk korang. Dan hari ni punya video saya ada sebuah cerita berkenaan dengan gangguan yang berlaku dan akhirnya mengakibatkan kemalangan jalan raya. So saya dapat kiriman email dan tajuk yang disertakan untuk cerita pada video ni adalah diganggu Pontianak sehingga kemalangan. So sebelum saya mulakan, kepada korang yang baru je terjumpa channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita baru yang akan saya update lagi nanti. Dan kalau korang ada cerita-cerita menarik yang korang nak share juga, korang boleh hantarkan di pautan email zoo.xmealliance@gmail.com. So tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita kita pada video kali ini. Pencerita yang mahu dikenali dengan nama Syahmi, dia bagi tahu yang dia pernah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang sebenarnya hampir meragut nyawa dia. Majoriti orang anggap kemalangan tu lebih kepada sikap cuai dia sendiri, tapi yang Syahmi ni pula, dia yakin bahawa kemalangan yang dia alami pada malam tu berlaku disebabkan gangguan misteri. So sekitar tahun 2017, Syahmi dapat kerja last minute untuk hantar barang ke pantai timur, iaitu Kelantan. Syahmi dia bekerja sebagai pemandu lori dan kebiasaannya dia hanya akan cover kawasan yang berada di area selatan. So macam Melaka, Johor semua tu lah. Cuma hari tu dia dapat tugas untuk menghantar barang pada saat akhir ke Kelantan disebabkan barang tu urgent dan orang yang sepatutnya dijadualkan untuk ke Kelantan pula tidak dapat memenuhi jadual bertugas pada malam tu. Kelantan ni merupakan pertama kali dia pergi ke sana, dan kiranya dia kata memang dia tak pernah jejakkan kaki ke Kelantan sama sekali lah. Disebabkan dia ni pertama kali ke Kelantan, Syahmi kata dia memang dah pastikan yang dia dapat rehat secukupnya. So dia kata lebih kurang 4 jam perjalanan dia pun sampai di RNR Gua Musang. Masa dekat RNR Gua Musang, masa tu bukanlah waktu cuti sekolah ke, bukanlah waktu cuti berayaan ke apa. So dia sampai dekat RNR, memang dia tengok kawasan tu agak sunyi, tanpa ada ramai orang lah. Ada beberapa buah kenderaan yang diparking, tidak semeriah orang kata macam kalau balik hari raya ke apa kan. Dia kata Syahmi ni pula, dia pun parking lah kenderaan dia dekat tempat yang betul. Sebab kalau tak silap, dia kata masa tu bahagian parking untuk kenderaan awam dan juga bas lori dipisahkan. So dia pun parking. Masa dia tengah parking tu, dia kata dia boleh nampak macam ada 2-3 buah biji kereta, tapi bas masa tu tak ada. Kemungkinan besar belum ada bas yang dah sampai dekat RNR lah. So dia berhenti dekat RNR untuk makan sebab dah lapar dan nak segarkan dirilah, sebab memang dia kata agak mengantuk jugalah memandu pada malam tu. So dia pun terus pergi makan, dan lepas habis makan dia rehat sekejap, dan sebelum dia gerak ke lori dia sempatlah pergi ke tandas untuk memerut. Dah settle semua, dia pun jalanlah pergi dekat lori dia sambil bawa bekalan dia untuk meneruskan perjalanan ke Kota Baru, Kelantan. Sebab masa tu tak ada kenderaan lain, jadi tak ada kenderaan yang menghalang lori dia. Kalau daripada tempat yang duduk makan tu, RNR Gua Musang tu, nak ke parking, dia jalan straight je. Bila dia dah hampir dekat lori dia, daripada cermin belah kiri, dia boleh nampak ada seseorang yang tengah duduk dalam lori dia. Dia terus berlari tau, pergi dekat lori dia, sebab yelah, ada orang masuk dalam lori ke? Masa ni baru dia nak takut. Dia kata sebenarnya kalau betul ada orang nak curi lori dia. So dia pun lari pergi dekat lori dia, dan masa dia sampai dekat lori dia, bila dia tengok dalam lori dia, tak ada sesiapa pun yang berada dalam lori dia pada masa tu. Memang tak ada nampak perempuan ke, rambut ke apa, memang tak ada. Si Syahmi dah rasa macam hairan tau, sebab dia kata dia nampak dengan sangat jelas ada orang. Tapi sebabkan dia tak nak fikir banyak, dia takutlah akan mengganggu pemanduan dia ke Kota Baru. Jadi dia pun terus pergi dekat seat pemandu dan nak drive lah menuju ke Kota Baru. Tapi kan masa dia tengah drive ni, dia kata sebenarnya dia tengah fikir apa
apa yang dia nampak tadi. So masa tengah drive ni lah baru dia duk dalam fikiran dia duk terfikir-fikir bayangan yang dia nampak tadi. Dia mula fikir, oh aku rasa macam aku nampak rambut panjang dan aku nampak muka dia macam mana kenapa aku tak perasan muka dia kenapa aku nampak rambut je dia kata. So dia pakai baju apa tadi, kenapa aku rasa macam dia pakai baju putih Dia tengah fikir macam tu tau, dalam otak dia tengah berfikir macam tu. So dia duk fikir dan masa dia tengah fikir ni sebenarnya tiba-tiba dia terasa macam tangan dia yang sebelah kiri meremang. So awalnya dia fikir sebab dia tengah duk bayangkan perempuan yang dia nampak tadi tu, sebab tu lah bulu tangan dia meremang. Disebabkan dia dah mula rasa tak sedap hati, dia pun toleh ke arah kiri untuk melihat seat penumpang tadi tu, dan daripada cermin belah kiri dia boleh nampak pantulan seorang wanita sedang duduk di seat penumpang. Tetapi dekat seat dia, dekat sebelah dia sekarang ni, dia tak nampak sesiapa pun. Maksudnya tak ada orang pun kat sebelah dia, tapi daripada cermin sisi yang belah kiri dia boleh nampak ada perempuan duduk dekat sebelah dia. Masa ni dia dah terkejut, dia cuba nak kontrol diri dia, mengucap panjang and baca doa, dan dia pandang lagi sekali ke arah cermin kiri. Kali ni dia nampak yang perempuan tu sedang melihat ke arah dia, macam seolah-olah tengah memandang ke arah dia. Dan masa ni lah sebenarnya gelap gelita dunia dia, dan bila dia sedar balik dia dah berada di hospital. Tangan dengan kaki dia masa tu patah dia kata. Dan of course lah dia kata kalau lori accident mestilah polis akan siasat semua kan. Diorang anggap dia cuai, tapi dia yakin sebab malam tu dia nampak ada orang ataupun sesuatu dengan dia dan menyebabkan dia ketakutan pada malam tu. So itu cerita yang disampaikan oleh Syami mengenai pengalaman seram dan pengalaman ngeri dia terlibat dalam kemalangan jalan raya disebabkan diganggu oleh Pontianak. Alright guys, itu je perkongsian cerita untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan komen segala benda yang korang rasa perlu ditambah baik ataupun kekurangan-kekurangan saya akan terima dengan hati yang terbuka. Jangan lupa stay tune untuk video yang akan datang, dan terima kasih banyak-banyak sebab sudi sokong saya. Sampai di sini saja video ni, sampai kita jumpa on the next video. Stay tune and stay safe. Thank you so much guys, bye.